Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Okey, hari ni kita akan belajar subjek SAKNJ. Awak boleh buka buku jenayat, buka surat 15. Kita akan sambung pelajaran 3, had liwat. Had liwat. Okey. Macam ustazah pernah cerita, ustazah pernah bagi tahu dulu liwat tu apa? Liwat ni adalah satu jenayah persetubuhan yang dilakukan dengan memasukkan zakar lelaki atau kadar syafahnya ke dalam dubur lelaki homoseksual atau dubur perempuan yang bukan isterinya. Okey, maksud liwat ni adalah seorang lelaki memasukkan zakarnya, kemaluannya ke dalam dubur lelaki. Dubur tu maksudnya punggung, lubang punggung. Lubang punggung. Melalui lubang punggung lah. Homoseksual ataupun dubur perempuan. Dubur lubang punggung perempuan yang bukan isterinya. Itu adalah jenayah liwat. Okey, kita tengok. Liwat merupakan perbuatan terkutuk yang dilaknat oleh Allah, seperti berlaku pada zaman Nabi Lut. Dubur iaitu kemaluan belakang. Kemaluan belakang. Zaman Nabi Lut kan Allah terbalikkan bumi kan, sebab mereka melanggar fitrah. Lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Macam tu. Okey, jadinya dalil larangan liwat boleh baca kat sini daripada surah Asy-Syu'ara ayat 165 hingga 166, yang bermaksud kita tengok patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan manusia dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal dari badan isteri-isteri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini Allah ceritakan tentang kaum Nabi Lut lah. Yang dia dah ada isteri tapi dia masih juga nak melakukan hubungan sejenis dengan sejenisnya, hubungan lelaki homoseksual, gay. Okey, kita tengok muka surat 16. Apa dia hukum liwat? Tentu-tentulah hukum liwat adalah haram. Okey, hukumannya akan dijatuhkan kepada al-fa'il, kepada yang meliwat. Maksudnya yang punya zakar tu, dia meliwat orang tu, hukumannya jika dia muhsan. Muhsan ni apa? Ustazah hari tu pernah cakap. Muhsan ni ialah yang dah berkahwin. Muhsan ni ialah yang dah berkahwin. Muhsan. Kalau ghairul muhsan, maksudnya dia belum berkahwin. Okey. Kalau dia muhsan, dia dah berkahwin, orang yang meliwat tu dia dah berkahwin, dia akan direjam sampai mati. Okey, kita tengok pula jika orang yang meliwat tu adalah bukan muhsan, belum berkahwin, dia akan disebat 100 kali dan dibuang daerah dengan kadar 2 mahalah selama setahun. Okey, bagi yang kena liwat pula, okey, maksudnya dia orang ni suka sama suka lah, dia bukan keterpaksaan tak. Ni suka sama suka. Maksudnya yang kena liwat lah, yang punya dubur tu, kemaluan belakang tu, jika dia musan ataupun dia ghairul musan, hukumannya dia akan dibuang daerah selama setahun. Okey, kita tengok pelaksanaan hukuman orang yang melakukan liwat. Yang pertama, akan direjam sampai mati atau dipancung dengan pedang atau diruntuhkan dinding rumah ke atasnya atau dicampak dari atas bukit, gunung atau dari tempat yang tinggi. Kesemua ni adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan jenayah liwat, yang meliwat. Semua ni adalah dihukum mati lah kan. Kalau tengok, direjam sampai mati, dipancung dengan pedang, memang confirm mati. Diruntuhkan dinding rumah ke atasnya, benda berat kan. Bila kita terhempak dekat kita, confirm lah kita mati kan. Okey, dicampak dari atas bukit pun, daripada tempat yang tinggi pun, confirm akan mati. Dan pelaksanaan hukuman bagi yang kena liwat pula, yang mempunyai punggung, akan disebat serta dibuang daerah selama setahun. Okey, kita tengok pula hukum suami meliwat isteri. Tadi yang kita belajar, liwat tu bila seorang lelaki zakar dia memasukkan ke dalam dubur
zakat dubur lelaki yang lain kan, ataupun dubur perempuan, bukan isterinya. Tapi ni kita tengok hukum suami meliwat isteri sendiri. Maksudnya dia buat persetubuhan melalui jalan belakang. Okey, yang pertama hukumnya adalah suami yang melakukan liwat terhadap isteri atau hamba perempuan tidak dikenakan had, tak dikenakan hukuman, tapi tetap haram dan berdosa. Dia kena tanggunglah dosa. Okey, yang kedua, dikenakan takzir sekiranya perbuatan itu dilakukan berulang kali atau lebih daripada sekali. Kalau asyik terus buatnya, dia akan dikenakan takzir. Takzir ni adalah hukuman denda, bukan denda, hukuman yang ditentukan oleh hakim. Okey, seterusnya kita tengok persetubuhan dengan binatang. Ada orang bersetubuh dengan binatang. Tapi awak janganlah cari ke apa benda ke. Tak boleh bersetubuh dengan binatang adalah haram. Mungkin orang bersetubuh dengan kucing ke, dengan anjing ke kan. Hukumnya adalah haram, lagi berdosa, dan hukuman adalah seperti berikut. Yang orang yang bersetubuh dengan haiwan tu tak adalah, binatang tu tak kenalah hukuman. Tapi yang bersetubuh tu, yang kena tu adalah dia akan mendapat dia akan dikenakan melalui dua pendapat. Yang pertama, hukumannya sama seperti hukum zina, direjam sampai mati bagi orang yang muhsan atau disebat 100 kali bagi orang yang ghairul muhsan. Tapi kalau pendapat kedua, dia akan dibunuh sama ada muhsan atau ghairul muhsan. Semua sebab yalah kejamlah ke atas haiwan kan. Mana boleh nak melakukan persetubuhan dengan haiwan. Seterusnya, binatang itu juga binatang yang kena liwat tu akan dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atal bahimata faqatuluhu wa qatuluha ma'ahu. Maksudnya, sesiapa yang mendatangi binatang, menyetubuhinya, maka hendaklah kamu membunuhnya dan membunuh binatang itu. Kenapa kena bunuh? Apa hikmahnya bunuh? Supaya tidak melahirkan. Contohnya kalau si lelaki ni bersetubuh dengan haiwan. Haiwan tu mengandung pula. Dapatlah air mani lelaki tu. Takkanlah macam mana pula jadi mawas ke apa kan? Anaknya nanti macam mana? Anaknya daripada keturunan binatang pula. Dah bercampur aduk dengan manusia, dengan binatang. Tak boleh. Itu andai kata lah. Kalau walaupun dia mengandung ke tak mengandung ke tetap kena dihukum bunuh. Okey, seterusnya pendapat ketiga, takzir sahaja. Okey, pendapat ketiga, takzir sahaja mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takzir ni maksudnya hukuman yang ditentukan oleh hakim. Laisa 'alal ladzi ya'til bahimata had. Maksudnya, artinya tidak dikenakan had ke atas orang yang mendatangi binatang. Riwayat An-Nasa'i. Dua-dualah, kita tengoklah apa yang hakim tentukan untuk bersalah. Okey, seterusnya kita tengok hukum mubasyarah dengan ajnabiyah. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa dia mubasyarah. Mubasyarah ialah bergaul dengan perempuan selain farajnya. Dan ajnabiyah ni maksudnya perempuan yang halal dinikahi. Faraj tu maksudnya kemaluan lah. Okey, orang yang mubasyarah dengan perempuan yang ajnabiyah selain daripada farajnya, seperti dimasukkan zakarnya ke lubang pusat, telinga, mulut, adalah pencabulan. Hukumnya takzir. Jadinya tak boleh memasukkan zakar lelaki ke dalam apa-apa rongga selain daripada faraj isteri, ataupun faraj isteri lah. Tak boleh. Hukumnya adalah takzir. Itu dikira sebagai pencabulan. Okey, jika kalau ada apa-apa masalah ataupun ada soalan awak nak tanya, tolong WhatsApp Ustazah personal. Awak boleh buka awak punya buku jenayat, aktiviti jenayat ni, buatkan latihan muka surat 19 sampai 27. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.